InsyaAllah. Bismillah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terutama kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan kepada kita kekuatan, diberikan kepada kita kesempatan untuk meneruskan kehidupan kita pada pagi ini dalam suasana, dalam keadaan kita beriman, kita Islam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarilah sama-sama kita meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah dengan kita membina satu perasaan, satu keyakinan dalam pemikiran kita, dalam hati kita. Kita nak rasa bahawa Allah SWT lah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup pada hari ini. Dan apabila Allah memberikan kekuatan itu, hendaklah kita rasa sayang pada Allah. Dan kita sayang pada Allah tu dengan kita mula-mula kita nak kena rasa sabar apa yang Allah bagi. Kalau Allah bagi kita tak elok, benda-benda yang bencana, benda-benda yang sakit dan sebagainya, kita nak kena rasa sabar. Itu tanda sayang. Sayang pada Allah ni bila kita boleh sabar. Sayang pada Allah ni bila kita boleh bersyukur. Kalau Allah bagi kita satu yang baik, kita syukur. Macam mana nak syukur? Banyakkan sebut nama dia. Jangan banyakkan mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ataupun kita ucap Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kita ucap banyak-banyak. Tanda syukur juga ialah kita menggunakan nikmat itu untuk kita dekat lagi dengan Allah. Dan kemudian selepas itu, kalau kita berada dalam keadaan boleh beramal, maka kita nak kena rasa bagaimana amalan itu adalah merupakan suatu yang anugerah daripada Allah. Kita pun merasa tawadhu, rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita mulakan dengan tajdid syahadah kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrih
من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Ini surah Al-Imran ayat 13. Ini ayat ni saya dah bacakan pada tuan-tuan dan puan. Saya nak ulang pada hari ini. Bagaimana Allah menyatakan kepada kita, qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata. Telah sungguh-sungguh ada tanda-tanda, bukti-bukti bahawa kamu di hadapan kamu akan peristiwa, satu peristiwa, fi'atun tuqatilu fi sabilillah, iaitu pertembungan, satu peristiwa pertembungan, iaitu satu pasukan yang berperang pada jalan Allah. Wa ukhra kafirah, dengan yang satu pasukan lagi, iaitu golongan kafir musyrik. Dan jadi orang-orang Islam yang bermentauhidkan Allah telah bertemu dengan orang-orang yang kafirah ataupun orang kafir tadi di medan perang. Tanda-tandanya telah ada. Yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain. Maka pada orang kafir itu, mereka melihat orang Islam dengan pandangan kasar, mata kasar mereka, bahawa orang Islam ni dua kali ramainya. Orang Islam ni ramai berbanding dengan mereka sendiri. Jadi dia nampak orang Islam ini ramai dua kali. Maknanya kalau dia ni 100,000, dia nampak orang Islam ni ada 200,000. Dua kali ganda. Padahal orang Islam tu mungkin 10 orang, 10 orang ni. Dan kemudian digambarkan Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa memberikan pertolongan, sentiasa memperkuatkan orang-orang yang dia kehendaki dengan pertolongannya. Inna fi zalika la'ibrah liulil absar. Yang demikian itu adalah merupakan satu pengajaran kepada orang-orang yang insaf, iaitu orang-orang yang mempunyai absar, iaitu mata hati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita satu gambaran dalam ayat ini, bahawa telah menjadi satu tanda, iaitu orang-orang yang beriman, yang Islam akan berperang dengan orang-orang kafir. Jadi kalau kita tengok ayat ni, Allah memulakan orang Islam yang berperang pada masa itu bersama dengan lawannya kafir. Orang Islam lawan kafir, bukan orang kafir lawan Islam. Kenapa Allah mulakan orang Islam berperang dengan orang kafir? Sama dengan hadis, macam mana yang ada pada yang hadis riwayat Imam Muslim, la taqumus sa'ah, la taqumus sa'ah, tidak akan berlaku hari kiamat hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Jadi tidak akan berlaku kiamat sehinggalah orang Islam berperang dengan orang Yahudi. Allah mendahulukan orang Islam. Allah mendahulukan orang yang berjihad fi sabilillah. Dan dalam ayat ini pula Allah menggambarkan bahawa orang-orang yang kafir ini, dia melihat ru'yal ain, dia melihat dengan mata dia, mata kasar dia. Orang beriman itu, orang Islam itu dua kali ganda daripada dia. Daripada dia, maknanya kalau kita kata dia ni kuat, macam sekarang ni lah, ada tenteranya, China ada, tentera Amerika ada, tentera Rusia ada, ataupun mana-mana tentera orang yang kufar ini, mereka melihat orang Islam ramai, ataupun dengan arti kata lain, mereka melihat orang Islam ni kuat. Orang Islam ni kuat, dua kali ganda daripada mereka. Dan orang-orang, dan itulah pertolongan daripada Allah. Allah memperkuatkan orang Islam dengan pertolongan. Jadi dalam ayat ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, di akhir zaman ni, ayat 313, 3 ni surah Al-Imran.
dalam ayat ini menunjukkan bahawa orang beriman, orang Islam kuat daripada orang bukan Islam. Walaupun kita rasa kita tak kuat. Kita rasa kita tak kuat, kita rasa kita tidak ada tak cukup senjata lah, tak cukup orang lah, tak cukup macam-macam, tak cukup. Tetapi Allah menggambarkan dalam ayat ini bagaimana orang-orang yang beriman itulah orang-orang yang kuat, kan? Dan tanda-tandanya ada. Tanda-tandanya ada, dan Allah menggambarkan kepada kita, kan, bahawa orang-orang kafir ini dia lemah. Walaupun dia hebat, nampak duit banyak dan sebagainya. Tapi apakah yang menyebabkan orang Islam itu kuat? Ini persoalan kita. Macam mana kita jadi kuat? Persoalan kita. Orang yang beriman, dia kuat. Nombor satu, kerana hatinya itu kuat. Hati dia kuat. Hati kita, roh kita kuat. Roh kita kuat. Apa maksud roh yang kuat? Roh yang kuat ialah roh yang berhubung dengan Allah. Roh yang terikat dengan Allah. Roh yang hidup bersama Allah. Jadi apabila hati kita bersama Allah, maknanya kita sentiasa merasai Allah bersama kita, maka pada masa itu kita akan ada kekuatan. Kekuatan. Itu, daripada kekuatan itu Allah gambarkan apa? Sebab dalam ayat ni kita tengok Allah tak gambarkan bahawa orang kafir itu melihat orang Islam kuat sebab senjatanya. Allah tak jelaskan. Allah kata apa? Wallahu yu'ayyidu binasrih may yasha. Allah menyatakan wallahu, Allah Subhanahu wa taala menolong, ataupun Allah Subhanahu wa taala memperkuatkan orang siapa-siapa yang dikehendaki, itu orang Islam tadi, dengan pertolongannya, binasrih, dengan pertolongannya. Maknanya Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memperkuatkan orang Islam tu beriman tu. Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan kemenangannya. Kemenangan kepada orang beriman tadi. Jadi Allah menyatakan kepada kita pada hari ini, kalau kita nak menang, mesti mempunyai hubungan dengan Allah yang kuat. Hubungan dengan Allah yang kuat. Bila hubungan dengan Allah itu kuat, maka barulah Allah akan memberikan bin nasrih tadi. Nasar dia itu dari pertolongan dia. Dan di sinilah kita nak sama-sama merasakan bagaimana kita nak kuat hubungan kita dengan Allah. Tidak lain ialah kita mempunyai hati yang hidup, hati yang bersih, hati yang dibuka dengan cahaya. Jadi terbukanya mata hati. Sebab di bawah, di akhir sekali itu ayat Allah gambarkan apa? Kan, inna fi zalika la'ibrah, dan demikian itu adalah pengajaran. Apa dia pengajaran? Kepada kita lah, kan, liulil absar, bagi mereka yang ada mata hati. Jadi bagi mereka yang ada mata hati, maka mereka akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di akhir zaman. Jadi semalam kemarin, hari 2-3 hari lepas, hari Sabtu, hari Sabtu, berjumpa dengan kawan-kawan kita dari sisi Selangor, sebahagian, tak semua. Jadi bila jumpa tu adalah perbincangannya, kan, yang berkaitan dengan persembungan antara al-haq dan batil. Maka al-haq dan batil ni, kan, begitu juga kita dapati mereka seolah dah kepung dah orang beriman. Orang beriman dah kena kepung lah. Nak menang macam mana, kan, kepung. Dan daripada perancangan jahat mereka ni, mereka ni bukan saja mengepung orang beriman, mereka ni dah plan dah satu nak buat. Sampai kita rasa, rasanya bimbang, takut, macam itu. Jadi kita akan rasa bimbang kepada Dajjal contohnya, takut kepada Dajjal contohnya, kan, apabila kita punya absar tadi tu, kita punya mata hati tu, kan, tertutup. Sebab dia tidak boleh melihat kekuatan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pada pagi ni kita nak menyambung apa yang telah kita bincangkan yang lepas, Ismul Azam. Ismul Azam tajuk tu saya rasa cukuplah. Sebenarnya dia ada amalan-amalan lagi Ismul Azam ni, tetapi amalan-amalan tu saya hanya boleh bincang-bincang dengan orang-orang yang
yang terpilih lah di kalangan tuan-tuan perempuan. Kenapa terpilih? Sebab Allah memang tutup nama dia agung tu daripada mereka yang kufur, yang munafik, yang rendah, hati dia nak dunia, maka Allah tutup Ismul Azam. Allah akan tutup. Jadi amalan itu pun tidak boleh didedahkan secara sembrono, cakap begini, buat begini. Ada amalan-amalan yang biasa, tapi dia ada amalan yang istimewa, dan amalan itu hanya boleh diberikan sekiranya tuan-tuan guru tu kalau saya ni pun tak semua orang. Dan kalau belajarlah satu kelas ada 30 orang, cikgu dia ni bagi istimewa pada orang tu, anak murid dia yang paling disuka, yang paling dia sayang. Bukan sebab dia prejudis, bukan prejudis apa, kroni ke, bias ke kan, bukan. Tapi kerana kemampuan. Jadi hanya orang yang mampulah yang Allah akan buka ilmu Ismul Azam. Jadi pada hari ini kita nak tengok, untuk kita membina kekuatan itu, maka daripada ayat Allah 313 ni, 3 surah Al-Imran ayat 13, memperlihatkan kepada kita maka bahawa kekuatan kepada mukmin itu cahayanya apabila basirah dia terbuka. Basirah dia terbuka. Kita akan membincang tentang basirah. Kalau tak sempat hari ini, kita akan sambung besok. Tetapi terbukanya mata hati itu, apa terjadi bila mata hati kita terbuka? Kita cek diri kita lah. Mata hati itu bila terbuka, yang pertama sekali, kita akan memperlihatkan, yang terbukanya mata hati itu, kita akan memperlihatkan, maksudnya kita akan nampak diri kita ni hamba Allah, dan diri kita ni dekat dengan Allah. Jadi hati yang terbuka ialah satu perasaan, yang mana perasaan itu boleh melihat dengan mata hati, bukan melihat dengan mata, melihat mata hati dia, bahawa kita ni hamba Allah dan kita ni dekat dengan Allah. Tu maknanya penglihatan kita dah mula kita dah mula nampak, basirah kita dah mula hidup. Tu maknanya kita sembahyang, kita berzikir, kita baca Quran, kita duduk dalam tarbiyah, kita duduk ikut program, kita buat semua, tapi hati kita tak rasa kita hamba dan tak rasa kita dekat dengan Allah. Itu maknanya hati kita belum terbuka lagi. Ini tanda dia yang pertama. Jadi sebab tu kita nak kena tengok diri kita ni. Kalau kita dah berzikir banyak, dah semayang, apa lagi kalau tak berzikir, tak semayang, tak apa. Apa lagi kalau kita Quran pun tak baca contohnya. Jadi dia tidak akan terbuka lah. Dan terbukanya itu pun tak semestinya dengan ibadah. Dari dua cara lah. Nanti kita akan sebut sekali. Dan kemudian dan tanda yang kedua, apabila dia dah semakin terang, semakin dapat cahaya tu, semakin jelas, semakin jelas dia melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Basirah ni nak melihat Allah, dengan basirah. Tapi basirah ni bukan dengan mata kasar, saya sebutnya sekali lagi. Basirah ni mata hati. Mata hati ni bercahaya, makin terang, maka akhirnya dia akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan merasai dia tak ada. Dia tak ada, aku tak ada. Aku yang ada hanya Allah saja. Jadi kemuncak basirah itu ialah apabila dia mengiktiraf, kita berpendirian, berpandangan, berakidah, berpegangan. Dia ada pegangan, iaitu prinsip dia yang adanya hakikatnya benda yang sebenarnya, the essence adalah Allah saja. Dia pun tak ada. Dia rasa dia tak ada, maknanya seolah-olahnya dia tak ada. Wa kullu syai'in tu, semua itu adalah Allah. Ini basirah yang telah terbuka. Bukanlah maknanya kita nak kata semua tu kita ni Allah, bukan gitu. Tapi hakikat kita merasai, kita boleh melihat, boleh merasai bahawa yang lain apa ada, semuanya adalah Allah. Itu apabila basirah telah sampai ke kemuncak, dia akan dapat hakikat sebenarnya. Kita ada hanya kerana Allah izin kita ada. Kita ada dengan kuasa Allah. Contohnya, kita ada dengan ilmu Allah. Kita ada dengan kehendak Allah, kekuatan Allah. Jadi hakikat kita ada ni pun adanya Allah. Jadi kita ada ni, kita sebenarnya tak ada, kita diadakan. Kita tak ada, kita tidak hidup, kita dihidupkan oleh siapa? Allah Al-Hayyu, Allah yang maha menghidupkan. Jadi
Sampai peringkat kita rasa ini bukan teori, tapi ini perasaan kita rasa macam itu. Jadi dia bukan sebut wahdatul wujud, bukan. Maknanya bukan kewujudan satu, kita ni Allah, saya Allah, bukan begitu tu sebut wahdatul wujud. Ini tak boleh, sesat, sesat. Tapi kita wahdatul syuhud. Kita mula melihat, menyaksikan, itu sebut basirah. Basirah ni maknanya kita menyaksikan. Menyaksikan dengan mata hati kita. Yang pertama sekali, kita hamba Allah, kan? Kemudian kita ni hampir dengan Allah. Tu permulaan perjalanan nak basirah kita tu. Mula dari situ. Kita rasa kita hamba Allah, kita rasa kita ni tak boleh buat apa sebab melainkan Allah yang bagi perintah kita sebagainya. Jadi ni perasaan hati kita. Kita melihat sesuatu. Kita melihat kuasa Allah, kita melihat kehebatan Allah, nama Allah, sifat Allah. Dan kemudian dia meningkat sehinggalah sampai peningkat hakikat kita rasa wahdatul syuhud. Syuhud kita ni penyaksian kita. Syuhud ni penyaksian. Hati itu menyaksikan bahawa segala ini adalah, kan, hakikatnya Allah. Macam itu. Kita pun tak ada. Tapi nak sampai ke situ, kan, kita perlu kepada proses. Dan itulah dipanggil total submission. Total submission maknanya 100% menyerahkan diri kepada Allah, 100% berubudiah pada Allah. Betul, nanti orang tanya pula, kan, sebab di kalangan kita ni ada berbagai-bagai jenis, kan. Ada yang faham, ada yang tak faham. Ada yang kata saya tak sekolah agama lah ustaz, saya tak faham. Kena cakap pelan-pelan. Saya ulang banyak kali ni, kan. Bukanlah maknanya bila kita kata semua ni Allah, maka kita tak boleh buat apa. Maka kalau orang tu mencuri, contohnya dia kata, minta maaf saya mencuri ni sebab Allah izin, Allah kuasa Allah bagi saya mencuri. Saya mencurilah. Okey, betul, tak apa. Dia tarik tangan dia, potong tangan dia. Potong tangan dia tu pun kuasa Allah juga. Jadi maknanya syariatnya, fizikalnya, secara fizikal hendaklah kita rasa kita kena ikut syariat Rasulullah SAW. Kita kena follow yang mana wajib, yang mana sunat, yang mana makro, yang harus, yang mana makro, yang mana haram. Jadi 5 ahkam taklifi, 5 hukum-hukum yang ditaklifkan Allah kepada kita, kita kena buat. Itu secara fizikal, luaran, kita kena buat. Kan? Kita tak boleh mencuri, tak boleh bunuh orang, tak boleh berzina, tak boleh minum arak. Itu cara peraturan yang Allah telah tetapkan. Allah dah tetapkan, tak boleh langgar. Tiba-tiba kita kata, aku dah melihat segalanya Allah sebagainya, dah aku melihat semua kekuasaan Allah, maka aku boleh minum arak. Tak boleh. Tak boleh minum arak, tetap haram. Tak boleh. Itu maknanya kita kata syariatnya, fizikalnya. Tetapi perasaannya, kan, yang paling tinggi sekali basirah tadi, dia kata seolah kata lain semua tak ada, aku pun tak ada dah, hanya Allah. Maka itulah this total submission. Jadi bila dia beribadah, contohnya bila dia beribadah, kan, Allahu Akbar, dia tak rasa pun dia yang beribadah, Allah yang beribadah kepada Allah sendiri. Dia rasa macam itu, kan. Macam mana Allah beribadah kepada Allah? Maksudnya kita buat, kan, kita puji, tetapi Allah yang memberi semuanya. Benda ni kita akan explain kemudian lah. Kalau tak faham peringkat ni tak apa, nanti boleh faham kemudian. Saya kadang-kadang nak cakap pun susah juga, sebab ada di kalangan kita ni yang memang baru pertama kali, ada baru tak pernah pergi sekolah agama, tak pernah belajar agama, fardu ain. Jadi kita nak faham. Jadi secara umumnya kita nak sebut pada pagi ni, kan, kekuatan umat Islam, orang beriman tu pada basirah dia, kepada mata hati dia, kepada mata hati. Kenapa mata hati itu penting sangat? Kerana mata hati itulah yang akan menyebabkan kita ni boleh menyaksikan Allah. Jadi yang kita sebut tu asyhadu an la ilaha illallah, kan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita ucap kalimah syahadah tu, kan, kita nak ucap dengan mata hati kita. Ini kekuatan. Bukan setakat lidah. Lidah maknanya kita ucap je, tapi kita tak rasa apa-apa. Macam itu, kan. Kita tak nampak apa-apa. Sebab tu kita perlukan kepada proses. Kita kena berproses. Boleh dengar, insya-Allah noh. Boleh dengar. Takut ada yang masalah pendengaran pula. Bukan masalah pendengaran, masalah speaker dia. Baik. Jadi sebab tu kita tengok Imam Ahmad Ibn Atha'illah dalam kitab Hikam, Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitab dia ada banyak kitab. Begitu juga dalam Syekh Abdul Khalid Jalani rahimahullah
Begitu juga Ibn Qayyim dan sebagainya lah, ulama-ulama ni yang salaf dan khalaf. Kita melihat bahawa mereka sebenarnya mengajak mukmin untuk melihat hati mereka. Kita ni diajak oleh Allah, dihurai oleh para ulama yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melihat hati kita. Kan? Sebab tu apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah SWT tidak melihat pada tubuh badan kamu, fizikal kamu. Yang kamu semayang, yang kamu puasa tu, Allah tak tengok fizikal. Walakin, bahkan Allah melihat apa yang ada pada hati kamu. Ini Nabi ajar sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat ada semayang, sahabat-sahabat ada apa kan. Ada satu ketika tu, seorang sahabat masuk lambat di masjid. Maknanya Rasulullah SAW dah mulakan dia punya kuliah dia lah. Kan masuk lambat macam ni lah. Dia masuk lambat, ada cepat macam tu. Masuk lambat, tiba-tiba masuk lambat. Satu ketika tu dia pun sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi sebelum pergi ke Rasul SAW yang sedang memberikan dia punya ta'lim dia ataupun apa ni, kuliah dia, kita panggil kuliah ini ya. Tazkirah dia ke, nasihat dia ke, dia pun panggil Allah Akbar. Oleh kerana dia lambat, dia sembahyang laju. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allah Akbar. Jadi dia sembahyang dengan laju. Habis sembahyang, Nabi kata, kamu ni kan sembahyang lagi sekali. Sembahyang lagi sekali. Jadi dia mana? Baik ya Rasulullah. Rasulullah suruh sembahyang, dia kena sembahyang. Jadi wajiblah Rasulullah arah. Mula-mula sunat. Sunat muakkad yang tu. Tapi bila Rasulullah suruh sembahyang, jadi wajib. Allah Akbar. Habis sembahyang kali kedua, Rasulullah sembahyang lagi sekali. Sudah. Dia tak tahu nak macam mana. Itulah sembahyang ni buat. Allah. 3 kali Rasulullah suruh sembahyang. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, aku dah cuba dah sembahyang, kau suruh aku sembahyang, apa kelemahannya, apa kesalahannya? Apa kesalahannya? Maka kata Rasulullah SAW, orang bersembahyang ni dia mesti ada tomak nina. Tomak nina ni dari sudut syariat. Dari sudut syariat ni, dari sudut sembahyang fizikal ni, dari sudut fizikal ni, tomak nina ni maknanya apa? Tomak nina ni maknanya berhenti sebentar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Qulullahu ahad. Allahu Akbar, kita nak rokok. Rokok tu turun aja berhenti. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kan? Jangan rukuknya walaupun sunat, kan? Baca subhana rabbiyal azim itu sunat je. Allahu Akbar, kan tu naik. Tak berhenti. Jadi dari sudut syariatnya, dari sudut fizikal hukum syarak ni, berhenti sebentar, tomak nina. Tapi dari sudut hati kita, basirah tadi, tomak nina ni maknanya tenang bersama Allah. Kita tenang bersama Allah. Dalam hidup kita ni, hati kita nak kena tengok, berhenti sekejap daripada tengok dunia, tengok harta, tengok anak, tengok kawan, tengok anak beradik kita, tengok semua yang ada, berhenti sekejap. Tomak ni nak kita berhenti sekejap. Hati kita nak melihat Allah, nak menyaksikan Allah. Hati kita nak tenang bersama Allah. Itu tomak ni dah sudut basirah, mata hati kita. Jadi Nabi suruh sahabat tu sembahyang 3 kali. Jadi kenapa pentingnya benda ini? Kerana hakikat kita nak berubudiah kepada Allah ialah kita mesti tenang bersama Allah. Tiba-tiba kita tak tenang bersama Allah, kan? Kita berjuang tak tenang, kita sembahyang tak tenang, baca Quran tak tenang, zikir tak tenang, kita bersyukur tak tenang, sabar, saya sabar, tapi tak tenang, kan? Jadi sabar kita ni masih duniawi lagi, sebab dia tak terikat dengan Allah. Kita syukur, tapi kita tak merasa cukup. Nikmat tu nak lagi. Tidak qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Syukur tapi nak lagi. Itu tidak tenang. Tidak tenang maknanya kita masih lagi syukur terikat dengan dunia, belum lagi syukur terikat dengan Allah. Ini kita kena tengok balik. Ini yang dimaksudkan tadi, kan? Tomak ni tadi. Jadi sebab itulah kita lihat bagaimana yang digambarkan di sini bahawa bila hati itu terbuka,
Bila hati itu diberi cahaya, maka dia akan tenang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tenang itulah yang menyebab tenang itu. Kenapa dia tenang? Sebab dia menyaksikan Allah. Dia mempersaksikan Allah. Bukan tak dengan mata sekali lagi, dengan basirah. Saya ulang banyak kali tu sebab apa? Sebab takut salah faham. Tak lagi boleh nampak Allah pula kan. Jadi nampak dengan mata tak boleh, dengan basirah. Baik. Maka syahadah yang kita baca itu mestilah syahadah yang bersama dengan basirah. Penyaksian yang sebenar. Penyaksian tu penyaksian mata hati. Macam mana ni Ustaz mata hati? Saya tak faham lah. Saya belajar, saya orang sains, tak faham lah benda-benda hati-hati ni, jiwa-jiwa ni macam jiwang-jiwang kan. Ni bukan jiwang-jiwang, ni bukan kita kata cerita benda yang tak. Apa yang kita rasa, apa yang kita rasa, itu hati kita tu kan. Jadi penyaksian hakiki. Jadi sebab itulah penyaksian yang sebenar. Kita ucap kalimah syahadah contohnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita baca tu, sebenarnya hati kita tu yang menyaksikan, hati kita yang baca, nak rasa Allah bersama kita, nak rasa kehebatan Allah dan sebagainya. Maka penyaksian yang hakiki adalah penyaksian mata hati, basirah tadi, memperlihatkan kepada kita yang pertama sekali, kita merasai kewujudan Allah sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Itu basirah, peringkat basirah. Bukan peringkat basirah, tak ada peringkat ini. Ini permulaan kepada melihat Allah. Permulaan melihat Allah, hati kita rasa bahawa Allah tu wujud, wajibul wujud. Allah tu ada dengan segala kesempurnaan sifat-sifatnya, namanya, perbuatannya, dan kita ni hamba. Itu basirah yang pertama. Jadi sebab tu bila kita nak melihat Allah dengan basirah ini, kita melihat pokok, jangan nampak pokok semata-mata. Kalau kita nampak pokok tu, nampaklah syariat tadi, fizikal tadi. Kita tak nampak hakikat tadi, basirah tak nampak. Tak melihat dengan iman. Sebab tu saya sebut kena latih tadi. Ini senjata ni, ini kekuatan. Ini kekuatan. Sebab tu ada orang dia boleh buat macam-macam, buat baik, tolong orang, buat ni, nak tegakkan Islam dan sebagainya. Tengok-tengok sembahyang tak khusyuk. Sembahyang tak khusyuk. Ada tak? Dia pergi program, dia baca Quran, dia tolong orang, buat macam-macam sedekah, infak sebagainya. Sembahyang dia lalai sembahyang. Sembahyang tak khusyuk. Boleh tak? Boleh. Dia boleh buat, tapi basirah dia tak buka lagi, tak terbuka lagi basirah dia tu. Jadi basirah inilah yang sebenarnya yang ditengok oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat apa yang ada pada luaran kamu. Kan kita sembahyang, kita puasa, kita apa tadi, luar tak makan, tak minum, Allah tak tengok kita tak makan apa, tak minum apa, tak makan. Orang hidang kita makan, tak apa, saya puasa hari ni contohnya. Allah tak tengok kita tak makan tu. Walakin kita Nabi, bahkan Allah sebenarnya melihat yanzuru ila qulubikum, apa hati kita ni benar-benar berpuasa tak, benar-benar nak ubudiah ke Allah tak. Tu. Jadi ini yang kita nak sama-sama proses diri kita. Bila kita proses diri, barulah kita boleh memahami hakikat kekuatan yang digambarkan dalam ayat tadi 313, iaitu kekuatan apa? Kekuatan orang beriman, yang orang-orang kafir tengok kita ni berganda besarnya, 2 kali ganda daripada dia. Bukan 2 kali daripada kita. Kita ada 10 orang, nampak 20 orang. Dia ada 200,000 orang. Tak. Dia nampak kita ada 400,000 orang. Dia ada 200,000, kita ada 400,000 orang. Kuat. Kenapa? Allah memberikan pertolongan dia kepada orang yang ada basirah, mata hati. Sebab itulah penyaksian hakiki ialah penyaksian mata hati. Maka yang pertama kita memperlihatkan diri kita hanya Allah sahaja yang wujud, kita ni hamba. Tidak terlihat lagi sehingga akhir selepas itu ketiadaan kamu dan wujud kamu, sehingga kita rasa kita tak ada. Ini fana, istilahnya fana. Tapi maknanya fana ni maknanya bukanlah kita tak ada. Ada seorang bercakap ni, jumpa seorang pelajar bukan percaya, dia kata dia mula berjalan mengenal Allah, kan, makrifat Allah. Kemudian dia boleh mengenal ini semua Allah sebagainya. Akhirnya dia kata dia bermimpi. Dia bermimpi, dia tengok tangan dia, tiba-tiba tangan dia tak ada. Tangan dia tak ada. Dia tengok tangan dia semua hilang, jadi debu.
jadi pecah jadi debu, kemudian akhirnya jadi angin, tak nampak dah. Dia tengok badan dia tak nampak. Kan? Maka dia ini satu yang amat bahaya. Kenapa? Itu adalah tipu daya syaitan. Orang yang nak mendekatkan diri dengan Allah, tiba-tiba dia nampak diri dia tak nampak diri dia hanya nampak Allah. Itu konsep wahdatul wujud. Itu syirik. Kita kata kita ni Allah, itu syirik. Syirik maknanya dia dalam mimpi tu dia nampak dia tak ada. Ini sebab orang yang berjalan menuju kepada Allah ni, orang yang nak kenal Allah ni, ada tak setan yang nak rosakkan dia? Ada, banyak setan dia. Sebab tu tak semestinya seorang ustaz tu dia bertakwa, dia kenal Allah, tak semesti. Tak semesti seorang yang dah lama beramal dengan amalan-amalan yang membersihkan hati, tazkiyah nafs, membersihkan jiwa dia jadi orang yang bersih. Tak semesti sebab dari syaitan dia. Apa antara syaitan dia? Tu syaitan tu. Kan? Syaitan dia melihat kepada satu yang di luar daripada syariat tadi. Jadi kita bukan nak melihat diri kita ni tiba-tiba sampai peringkat kita tak ada, kita mati, kita habis. Tapi sebenarnya kita ada. Ada fizikal yang Allah izin adakan, Allah yang mengizinkan tadi. Maka apabila hati sudah bersih, ni kita tak masuk lagi solatul daim ni. Apabila hati telah bersih, hati kita ni telah mula bersih. Macam mana hati bersih? Kita dah bincanglah sebelum ni. Antaranya kita kena bersihkan daripada syirik, dosa, bersihkan daripada kalau fizikalnya makanan-makanan yang tidak halal ataupun tidak baik, halalan thayyibah. Contohlah apabila hati sudah menjadi bersih, maka hati akan menyinarkan cahaya. Hati ini dia akan bercahaya, dan cahaya hati ini dinamakan nurul qalb. Cahaya hati, nurul qalb, nur kepada kalbu kita, dan dia akan menerangi akal. Bila hati kita bersih, maka akal kita akan lebih besar lagi hikmah dia. Akalnya lebih besar lagi hikmah dia. Akalnya lebih cerdik lagi, bijaksana bila hatinya bersih. Dan kemudian dia akan menyedari, dia akan memikirkan akal yang telah diterangi oleh cahaya hati itu, maka akal tu boleh berinteraksi, memikirkan, merenung hal-hal yang bersangkut paut dengan Allah, ketuhanan, yang mana Allah itu menguasai sekalian alam dan juga menguasai dirinya sendiri. Jadi kenapa kita tak boleh melihat pokok dalam keadaan kita melihat pokok dengan iman, dengan basirah? Kenapa? Sebab akal kita tak ada cahaya atau kurang cahaya. Kurang cahaya ni gelaplah sama-sama. Apa tu macam pokok, macam orang, goyang-goyang, macam pokok, macam orang, macam apa tu sebab tak ada cahaya. Cahaya kurang, gelap aja. Kan kita nampak tu macam bayang-bayang aja. Apa dia tak nampak. Tapi bila cahaya dia tembak dengan spotlight, pokok, tahu pula pokok apa. Ini pokok limau contohnya kan. Jadi kita tahu pula pokok, ada buah lagi, nampak lagi, ada pula burung buat sarang, kita nampak juga. Baik. Apabila akal hati kita bersih, hati ini adalah cahaya. Bila semakin dia bersih, dia semakin bercahaya. Semakin bercahaya, maka cahaya itu akan menerangi akal. Maka akal itu boleh berfikir tentang Allah, boleh berfikir tentang kuasa Allah, boleh berfikir tentang kehebatan Allah. Kalau tak, dia tengok meja, nampak meja. Dia tengok pokok, nampak pokok. Itu je. Dia tengok musuh, nampak musuh. Dia nampak musuh, nampak dajjal. Dia tak nampak di sebalik yang berlaku itu adanya qada qadar Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah, kuasa Allah. Kenapa? Akal tidak dapat cahaya daripada hati tadi. Ini rahsia dia. Kenapa ada orang beriman boleh beramal dengan baik? Kenapa ada orang dia anak ustaz dan isteri ustaz, suaminya kepada ustazah, dia ni orang yang dah belajar Islam sampai PhD, tapi tengok perangai dia tak samalah dengan orang bertakwa contoh kan. Kenapa? Sebab cahaya ni dia tidak boleh dibelajar. Cahaya tak boleh belajar. Cahaya ni anugerah Allah. Macam mana nak dapat cahaya tu? Kita boleh buat apa yang boleh menghidupkan hati kita. Dan apabila kita membersihkan hati kita, menghidupkan hati kita, maka Allah akan bagi cahaya.
Maka apabila cahaya telah menerangi akal, maka dia pun berfikir. Akal pun mengenong, tengok, fikir terhadap dirinya sendiri. Maka dia pun sedar, dia insaf bahawa dia ni sebenarnya hamba dalam berjalan menuju untuk mencari redha Allah. Maka dia akan, hal ini akan menguasai, hal ketuhanan tu akan menguasai. Saya bagi satu contoh. Ini berlaku lah baru-baru ni. Ada di kalangan kita yang cakap tanya dengan saya kan, Ustaz, dia kata kita dalam sisi ni cyber circle. Sisi ni cyber circle. Dalam sisi ni macam-macam jenis manusia dia. Mungkin Mossad pun ada. Mossad ni intelijen Israel pun ada. Mossad pun ada. Orang jahat pun ada yang nak cari, dia panggil apa? Mukhabarat. Mukhabarat ni apa? Tukang khabar, spy lah. Spy. Ada semua ada belaka dalam tu. Macam mana Ustaz? Kita nak berukhuwah dengan sisi, ahli-ahli sisi. Macam mana kita nak berukhuwah dengan sahabat-sahabat kita ni? Nampak baik semua, cakap alhamdulillah, walhamdulillah, subhanallah, masya-Allah, alhamdulillah, insya-Allah. Semua cakap semua Allah belaka. Tapi rupanya dia ni spy. Kat hati dia tu spy. Dia memang nak cari orang-orang soleh ni, nak laporkan, nak tangkap, nak penjara, nak seksa, nak bunuh, macam contoh kan. Macam mana Ustaz? Kami bukan ada mata hati macam Ustaz. Saya pun tak ada mata hati juga. Yang kita sama-sama nak belajar sekarang kan. Jadi saya kata, saya pun sama tak hebat macam kamu cakap tadi. Jadi macam mana? Jadi kita kena nak nampak dalam ukhuwah tu ada Allah. Ada Allah tak? Ada. Bila kamu berdua, ada yang ketiga. Ketiga tu Allah. Bila kamu berempat, ada yang kelima. Kelima tu Allah. Kan? Allah sebut kan. Jadi nak gambarkan kat sini, apabila kita berukhuwah, yang menjadi kewajipan kita, ni orang yang melihat dengan mata hati, banding orang tengok dengan mata kasar. Mata kasar takut, kita ni ada spy, ada macam-macam ni. Macam nak buat ni? Kan? Tangkap kita macam mana? Kita ni nak lawan Dajjal. Tiba-tiba kan, ahli Dajjal dalam kita kan. Dia menyamar kan. Dia menipu kan. Jadi kita ada Allah lagi. Kan Allah ada dalam ukhuwah kita tu, ada Allah. Kan Allah ada di dalam program kita tu, ada Allah tak? Ada. Mereka nak buat apa-apa kat kita, dia boleh buat tak? Dia boleh buat kalau Allah izin dia buat. Orang yang melihat dengan basirah tu, maka dia akan melihat kekuasaan Allah. Dia akan melihat kehebatan Allah. Allah janji kita menang. Bila kita duduk atas jalan itu, berusaha, beramal, kita menang. Itu janji Allah. Jadi kita buat apa yang Allah suruh kita buat je lah. Allah wajibkan kita berukhuwah. Berukhuwah ni dia bermula dengan at-ta'aruf. Ta'aruf nak bina kasih sayang. Kasih sayang yang paling ringkas, paling ringan, paling rendah sekali ialah berbaik sangka, husnul dzan. Kita tak boleh baik sangka dengan sahabat kita dalam sisi, tak boleh baik sangka dengan dia, maka tak berlakulah kasih sayang. Tidak berlaku kasih sayang, tidak berlakulah ukhuwah. Tidak berlaku ukhuwah, macam mana nak dapat rahmat Allah? Macam mana nak dapat pertolongan Allah? Kan? Macam mana nak dapat kesempurnaan iman? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kan? Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia sayang kepada sahabat dia macam dia sayang diri dia sendiri. Macam mana? Tak boleh lah. Sebab apa tak boleh? Kerana kita ada buruk sangka. Kenapa kita buruk sangka? Kita lupa bahawa orang yang kita sangka buruk tu rupa-rupanya Allah ada. Allah ada. Dia nak buat jahat kat kita. Kan ada hadis Nabi tu kan? Apa hadis Nabi? Ketahuilah, berkumpul seluruh jin dan manusia. Seluruh jin dan manusia untuk memberikan kebinasaan kepada kamu. Kebinasaan nak bunuh kita, nak tangkap kita. Satu dunia semua kumpul nak jaga kita. Tapi Allah tak izin. Tak jadi, tak dapat. Berkumpul seluruh dunia, jin dan manusia. Kemudian kata Nabi apa? Nak bagi kebaikan kepada kita. Nak bagi duit lah, apalah, kebaikan kepada kita. Tapi Allah tak izin. Satu sen pun tak dapat. Sikit pun tak dapat. Kenapa? Allah tak izin. Nampak? Pernah dengar hadis ni? Al-Qamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Tanggungjawab kita ialah melaksanakan amal, berusaha mengikut apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diajar oleh baginda Nabi dan juga yang berlaku pada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat berukhuwah. Sahabat-sahabat berukhuwah. Sahabat-sahabat berkasih sayang. Jadi sebab tu kalau kita buat sesuatu, jangan buruk sangka contohnya kan. Sebab apa? Buruk sangka ni seolah-olah kita tak yakin Allah ni Ar-Raqib yang maha pengawas. Allah ni yang maha memelihara. Al-Wakil,
yang maha memelihara. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-wakil yang maha memelihara. Kan? Jadi kita tak yakin ke Allah memelihara. Ini bukan masalah kita. Ustaz bolehlah cakap ustaz makam tinggi. Dia bukan masalah makam. Bukan masalah makam, tapi masalah apa? Masalah kita diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk melaksanakan semuanya yang sunnah-sunnah tadi. Dengan sahabat kita kena husnuzan. Kalau dia jahat sangat apa sebenarnya perancangan, tentulah kalau Allah tak izin, tentu Allah akan nampakkan pada kita. Allah akan tunjukkan pada kita. Allah akan berikan kepada kita min laduni, satu ilmu, ilham dan sebagainya. Kalau Allah tak izin. Kalau Allah izin, tiba-tiba dia buat benda, kita kena tangkap. Kena tangkap tu izin Allah. Allah izin. Kita tetap boleh tenang. Ini kita melihat sesuatu dengan basirah. Basirah. Jadi sebab itulah kita nak sama-sama melihat bagaimana proses hati itu mestilah benar-benar. Maka hati yang diberikan cahaya oleh Allah, maka renungan akal dia, pemikiran dia, ketelitian dia akan membuatkan dia merasakan betapa dalamnya, betapa hampirnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Jadi ini basirah yang pertama ni. Basirah yang pertama ni, pandangan mata hati yang pertama ni, hati ni melihat Allah dekat sangat dengan dia. Allah dekat sangat dengan dia, maka dia melihat kekuatan kebersamaan bersama dengan Allah tadi. Maka lahirlah dalam hati nuraninya itu perasaan bahawa Allah sentiasa mengawasinya. Jadi basirah yang pertama ni, dia rasa Allah bersama dia, Allah mengawasi dia. Ar-Raqib. Ar-Raqib ni, Allah ni maha mengawas. Maha mengawasi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melihat segala gerak-gerinya, mendengar segala pertuturannya, mengetahui bisikan hati, apa kita bisik dalam hati pun Allah tahu. Maka jadilah dia seorang mukmin yang cermat dan berwaspada. Jadi nak cakap dia tahu bila dia cakap Allah dengar ni, malu tak? Cakap benda tak elok depan Allah, malu. Dia cakap hati-hati. Bila nak melihat benda yang tak elok, tahu tak Allah? Allah tahu. Dia nak sembunyikan dalam hati dia, disembunyikan ni. Orang tak tahu, tapi Allah tahu, Allah tahu. Maka apabila dia merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersama dia. Macam mana dia bersama dia? Dia basirah dia. Dia boleh menyaksikan Allah hampir dengan dia tadi. Ar-Raqib, Allah maha mengawasi. Maka dia jadilah seorang yang berakhlak dengan hati-hati cermat. Dia seorang yang berwaspada. Maka disitulah bermulanya takwa. Bermulanya takwa. Ini bekalan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka carilah kamu bekal atau berbekallah kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka sebaik-baik bekalan itu takwa. Jadi takwa ni bukan cakap, bukan teori. Kita gini teori, saya ni takwa ni maknanya begini. Kita boleh jawab soalan ayat tentang takwa, kita boleh tulis semua. Tapi hati kita kosong dari perasaan Ar-Raqib, Allah ini yang maha mengawasi. Kosong Ar-Raqib tadi. Kita tak boleh merasai Allah hampir dengan kita. Jadi macam mana kita nak malu dengan dia? Macam mana nak cermat, berhati-hati? Sebab Allah ni memang mengawasi kita tadi kan. Inilah permulaan kepada at-taqwa. Nampak? Jadi takwa ni dia lalu ada proses. Proses mana? Makrifat Allah juga. Proses kenal Allah juga. Proses untuk membuka basirah juga, membuka mata hati juga. Dia bukan takwa lahir daripada saya bertakwa macam itu. Sebab tu ustaz boleh cakap lah. Ustaz boleh cakap lah. Ulama-ulama kita yang telah terpengaruh dengan Zionis ni. Jangan tulis pula nama tu, siapa ulama yang terpengaruh dengan Zionis ni, jangan tulis pula. Ulama-ulama kita yang dah terikut arus ulama usu, ulama jahat. Tak semua ulama jahat, no. Banyak ulama baik. Jangan tengok ulama jahat pula. Kalau ada ulama usuk ni, kenapa dia boleh jadi ulama yang jahat? Kenapa dia boleh jadi tali barut? Perkataan yang saya baru jumpa, tali barut. Tali barut kepada Yahudi wan Nasara. Kenapa? Kerana hati dia tidak ada basirah. Hati dia tak rasa Allah melihat. Maka dia keluar fatwa tak cermat. Tidak cermat di dalam berfatwa.
Dia keluar fatwa, dia main tengok, ikut orang dia. Kan? Ni bahagian kesihatan, nak kena rujuk KKM. KKM lebih pandai daripada aku, betul lah. KKM lebih pandai daripada engkau. Kalau aku dan kau kan. Tapi KKM rujuk kat siapa? KKM rujuk WHO. WHO ni siapa? WHO ni kan Yahudi wa Nasara. Aulia ubak. Mereka tolong-menolong antara satu sama lain. Kita nak tengok fatwa, tengok apa yang orang Yahudi dan Nasara cakap. Tanpa melihat orang beriman. Ada tak orang beriman? Ada. Tu Profesor Mustafa Ali tu. Orang beriman tu. Walaupun dia pakar toksikologi, farmakologi, dia kata apa? Saya takut, saya jumpa dengan dia secara personal. Dah lama lah. Saya takut kalau saya tak sebut apa ni yang saya tahu ni, kan nanti Allah tanya saya besok saya nak jawab apa. Saya takut. Itu takwa. Dia rasa Allah SWT bersama dia. Dia sanggup. Kan? Tapi sekarang ni dia tekan sampai dia kata saya boleh cakap lah belakang depan tak boleh. Kenapa? Nanti kena tarik professorship lah apa sebagainya. Ugutan ni kan. Ustaz-ustaz pun sama juga. Sebab tu bila nak jumpa dengan setengah-setengah ahli politik tak nak jumpa. Bila nak jumpa setengah-setengah ulama' politik tak nak jumpa. Kenapa? Kalau jumpa nanti terpaksa buat keputusan yang lain daripada apa yang sepatutnya. Sebab kita ada fakta. Jadi ini di situ dah lahirnya takwa. Jadi kenapa adanya umara usuk? Bukan ulama aja usuk, umara pun ada jahat. Kan? Ulama usuk, umara usuk. Kenapa? Kerana basirah mereka. Mereka tak melihat dengan iman, dengan basirah mereka melihat dengan pandangan logik akal. Maka disebut kat sini, maka jadilah bisikan hatinya. Jadilah dia seorang mukmin yang cermat, berwaspada, yang takwa dan bersifat warak. Barulah kita boleh bertakwa dan warak. Barulah jadi. Kalau tak jadi, kita tak kenal Allah. Nak takwa macam mana? Maka antaranya sifat-sifat yang dimiliki oleh mereka ini ialah martabatnya menjadi mukmin. Maka dia menjadi orang beriman. Baru jadi orang beriman. Sebab tu mengucap kalimah syahadah ni tuan-tuan, jangan puas hati dengan sekadar kita ucap lidah. Kita nak kena rasa dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nak kena rasa tu la ilaha illallah. Macam mana nak rasa? Nak kena bersihkan hati. Makan sebarang aja. Pergi kat KFC, makan daging yang bukan dibuat daripada daging, yang dibuat kat lab. Makmal. Kita tak apa kot. Apa benda yang ada kat daging tu? Makan yang original lah. Buat apa nak makan yang plastik-plastik ni? Kita makan roti canai. Tak kisah makan roti canai. Apa roti canai? Dia guna margarin. Margarin tu dia punya formula margarin sama macam plastik. Lain sikit je. Maknanya dia masuk dalam badan kita, dia tak boleh tidak boleh dihalamkan. Kita makan je. Halal tak roti canai tu? Halal. Tak apa, makanlah halal. Taib tak? Tak berapa taib lah je tu. Kalau saya kata tak taib kan, orang marah pula. Dia penggemar roti canai. Tukar margarin tu gantikan dengan butter contohnya. Mahal lah ustaz. Itulah taib. Jual mahal sikit. Kenapa orang jual selalu roti canai RM1 je? Engkau jual sampai RM10. Aku guna butter. Habis siapa yang nak makan guna butter ni? Engkau tak nak makan tak apa. Aku jual orang yang Islam beriman yang nak makan roti canai butter. Butter ni original contoh kan. Halalan tayyibah. Kalau gitu kena tukar carrier lah, tak boleh jual apa ni? Roti canai lah, roti canai macam-macam kan. Saya minta maaf lah, saya cakap orang pasal roti canai. Orang ramai suka canai. Saya suka roti canai. Sekali-sekali makan juga tu. Terlepas juga saya sekali tu kan. Baik. Jadi cermat. Apabila seorang tu telah mula merasai perasaan ar-raqib, Allah memerhatikan dia dalam hati dia. Basirah dia dah mula berjalan, dia dah mula nampak cahaya Allah bagi, maka dia akan cermat dalam perlaksanaan hukum. Dalam perlaksanaan hukum dia akan cermat. Nak buat ni, nak buat tu, dia akan berhati-hati. Ini takwa. Apalagi nak memberi hukum, memberi fatwa, lagilah kena takwa. Lagi nak kena takwa. Kita ambil alasan, saya tak ada tahu, maka saya gunalah apa yang ada di dalam kementerian. Gunailah dia, maklumat kat dia. Banyak kali saya sebut ni. Takwa tak kita? Pada pandangan saya, kalau cakap tak bertakwa ni marah, kurang takwa. Kurang takwa. Kenapa? Kerana orang yang bagi fatwa ni dia kena bersifat adil. Dia kena ambil orang yang beriman. Orang beriman cakap apa? Tu ada seorang profesor. Profesor R. Tak sebut nama yang cari siapa dia? Profesor R.
Siapa profesor ni? Dia pakar imunologi. Kan? Siapa dia? Dia memang tahu tentang imun. Dia tahu, dia cerita semua. Kan? Tanyalah orang yang pakar imunologi. Ada seorang Profesor M. Profesor M. Siapa Profesor M ni? Dia pakar kepada viral vaksin manufacturer. Dia mengkaji PhD di bahagian pembuatan vaksin. PhD dia. Tanyalah dia. Vaksin ni apa sebenarnya? Tanyalah dia. Dia memang pakar pun, tapi tak tanya. Dia tanya kat KKM. KKM pun tak ada pakar. KKM tanya kat WHO. Kan? Bertakwa ke? Kan? Bertakwa lah. Sikit takwa dia. Tak banyak. Minta maaf lah kalau mufti-mufti sebut itu. Kita kena taat pada ulil amri. Kita taat pada ulil amri. Alhamdulillah kita taat. Saya taat pada ulil amri. Tapi kalau benda yang bersangkut paut dengan takwa dan warak ini, kita tak boleh nak ikut semua orang. Kita kena berhati-hati juga. Kan? Ada seorang lagi Profesor N. Bukan Nur Azman. Profesor N. Dia ni pakar apa? Dia saintis bahagian medical. Dia bahagian proses sel. Dia kenal sel-sel ni. Viral cell dia kenal. Dia kata viral cell yang ada dalam vaksin tu, dia kata itu adalah apa dia panggil? Beruk Afrika hijau kan. Dia tahu ini guna janin bayi. Ini guna babi, perut babi. Yang ini guna, dia benda macam-macam lah. Dia tahulah. Lepas tu dia tanya dengan saya, kalau guna benda haram dalam ubat boleh ke? Sedangkan tidak ada darurat pun. Kalau tak makan pun boleh sembuh. Kecuali dah tak makan mati, contohnya kan. Jadi soalan-soalan. Jadi ini pakar-pakar semua ni. Jadi ustaz-ustaz, tuan qadi, tuan mufti, tolong tanya dengan orang pakar ni. Ini orang beriman. Jangan kamu tinggalkan orang beriman. Ayat Allah. Saya yakin ustaz-ustaz semua tahu. Jadi tidak akan lahir cermat dalam memberi fatwa, melaksanakan hukum, kalau kita tak rasa Ar-Raqib Allah SWT. Ar-Raqib. Cermat. Hati tidak cenderung kepada harta. Jadi orang yang beriman hati dah mula tak cenderung. Pangkat ke, harta ke, perintah ke, tak cenderung. Cukup apa yang ada pada dia. Dan dia tidak sayang untuk tolong orang. Dia tak rokik, tak bakhil dengan harta yang dia miliki. Kemudian bila dia bertaubat, orang yang ada basirah ni, bila dia bertaubat, maka dia bertaubat dengan sebenarnya, taubatun nasuha. Baru boleh taubat nasuha. Ini taubat nasuha ni teori je. Kita saya bertaubat, astagfirullah. Teori je. Kenapa? Hati kita tidak ada basirah, tidak ada cahaya, tak kenal Allah. Nak menangis bertaubat pun susah. Taubat, astagfirullah. Betul buat pula. Buat pula lepas tu. Barulah lahir taubat nasuha. Barulah lahir taubat yang ada penyesalan. Kata Nabi apa? At-taubatun nadama. At-taubat an-nadama. Taubat tu penyesalan. Tiba-tiba kita bertaubat tapi tak menyesal kita buat dosa. Masih lagi seronok-seronok. Besok buat pula. Tak ada taubat nasuha. Sebab apa? Tidak ada basirah. Hati tidak ada cahaya. Hati tak nampak. Tidak boleh menyaksikan berkenaan al-iman ni, kali iman dengan Allah SWT. Dan apabila seorang itu mempunyai basirah tadi, maka rohaninya, rohiyah dia akan kuat untuk menanggung kesusahan. Allah bagi dia susah, Allah bagi dia bencana, dia nampak, dia boleh menyaksikan kesusahan, bencana itu daripada Allah, maka dia boleh sabar. Ya Allah, aku sabar, ya Allah, aku sabar. Menangis sebab sakit, menangis sebab susah, tapi aku sabar, ya Allah, aku sabar, ya Allah, aku sabar. Baru boleh sabar. Sebab dia ada apa? Basirah. Dia boleh menyaksikan kekuasaan Allah, menyaksikan qada dan qadar Allah. Dan dia ni hamba, aku ni hamba je. Barulah. Bukan maknanya bila dia boleh bersabar, dia tak berusaha. Kena usaha tak? Wajib usaha. Kalau dia sakit, kena rawat tak? Wajib rawat. Siapa yang tidak rawat, maka itu dah menjadi Jabariyah. Akidah Jabariyah. Jabariyah ni apa? Aku ni makhluk, tak ada apa. Allah saja, semua Allah tentukan. Itu Jabariyah, tak boleh. Allah perintahkan kita buat. Banyak hati kita rendah, menyerah pada Allah. Tapi fizikal kita Allah perintah usaha, cari ubat. Kalau sakit cari ubat. Kalau miskin kerja, meniaga. Allah perintah kita meniaga. Allah perintah kita bekerja, berusaha. Fa iza azamta fatawakkaltu 'ala Allah. Bila kamu dah ada keazaman dalam hati nak capai sesuatu, maka fatawakkal 'ala Allah. Kamu buat. Apabila kamu nak buat satu benda, kamu buat, tapi hati kamu bergantung pada Allah. Jadi indahnya iman ni, indahnya Islam ni. Sekarang bila kena duduk dalam tarbiyah Islam.
pendidikan Islam. Maka lahirlah kehalusan. Jiwanya, kerohaniannya jadi halus. Membuatkan dia merasa malu kepada Allah. Kita ada rasa malu tak dengan Allah? Tak rasa malu dengan Allah. Kita buat apa saja nak buat, tak ada adab pun. Kita buat tak ada adab langsung. Kan? Jadi sampaikan, kita akan lihat kalau orang yang malu ni sampai nak masuk tandas pun, dia tutup aurat dia. Walaupun dah ditutup. Atau ada kain dalam bilik tandas tu. Kenapa dia pakai kain ni? Bukan orang nampak pun. Malu ke Allah. Allah nampak tak? Allah Maha melihat. Tapi adab dia. Adab, nak jaga adab. Itu contoh. Orang mukmin yang taat kepada Allah kuat melakukan ibadah. Bila dia dah mula ada kesan basirah tadi, maka dia boleh buat ibadah. Dia seronoklah buat ibadah. Meningkatkan kekuatan dia, rohiyah dia. Maka dia akan kuat melakukan tajrid. Ini satu perkataan baru bagi ni. Tajrid. Dia akan kuat melakukan tajrid. Ni apa tajrid? Tajrid ni maknanya dia menyerahkan urusan hidupnya kepada Allah. Hati dia tu menyerahkan urusan pada Allah, tapi fizikalnya kena usaha. Bukan maknanya menyerah hati kata kita serah ke Allah, tangan pun serahlah, tak buat apa-apa. Tak. Sebab tu konsep akhir zaman. Dan bila ada orang kata, ni nak macam-macam, Dajjal nak datang, semua nak datang ni. Macam-macam serangan kita semua. Mari kita masuk hutan tu lah, masuk hutan. Buat perkampungan, MV. Muslim Village masuk hutan. Betul tak konsep? Masuk hutan. Buat MV kan. Buat betul tak? Betul kan? Sebahagiannya. Tidaklah itu solusi. Itu bukan solusi, itu strategi. Solusinya apa? Solusinya apabila kita berada di akhir zaman, nombor satu, kita kena pastikan iman kita, ibadah kita mantap dan kuat. Islah akidah wa islah ibadah. Itu nombor satu. Sebab Nabi kata apa? Bila datang Dajjal, kita siapa yang tak islah akidah, siapa yang tak islah. Islah ni memperbaiki, maksud dia. Memperbaiki akidah dia dan memperbaiki ibadahnya, maka dia akan kafir, dia akan rosaklah. Dia akan ikut Dajjal. Tiga benda yang berlaku tanpa islah akidah, islah ibadah dan islah akhlak, maka dia akan rosak. Iaitu yang terbit ni mata di sebelah barat, tak terima dah. Lepas tu Dabatul Ard keluar. Yang ketiga ialah Al-Masih Dajjal. Tapi yang ketiga ni yang paling dekat sekali dengan kita ni, paling dekat sekali ni. Lepas tu Dabatul Ard. Lepas tu malaikat pula, matahari naik sebelah barat. Jadi kita tengok Dajjal keluar, kita tak peningkatkan iman kita, basirah kita masih tertutup aja. Maka tidak akan berlaku penyerahan urusan pada kehidupan yang kita tadi kepada Allah SWT. Dan dia tidak akan khawatir. Hatinya tidak akan khawatir. Orang beriman ni hati tidak khawatir terhadap sesuatu yang menimpa. Tak khawatir, tak bimbang. Inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allah sebut dalam Quran. Allah firman, inna awliya Allah, sesungguhnya awliya Allah, penolong-penolong Allah, orang yang dekat dengan Allah ni, la khawfun alaihim, tidak ada ketakutan pada mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada kesedihan pada mereka. Jadi kita baca ayat ni macam mana nak faham bila kita ni beriman, kita Islam ni, macam mana kita boleh tak takut, tak sedih? Sedangkan takut dan sedih ni fitrah kan. Kita tak lalui proses tarbiyah yang betul. Sebab tu kita tak faham. Kita tak faham apa proses tarbiyahnya. Apabila hubungan hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala, basirah dia dah hidup, cahaya dah ada, maka dia tidak khawatir lagi dengan apa yang ada menimpa dia. Kenapa? Kerana segalanya daripada Allah. Walaupun balak bencana yang besar, walaupun balak bencana kan. Sebab tu ada orang mimpi. Saya tak nak sebutlah mimpi siapa siapa-siapa yang mimpi, kemudian dia cerita kat internet. Maka dia cerita satu mimpi daripada kiamat sampai mati, dia mati sebagainya kan. Jadi menimbulkan kita sekarang ni mimpi kawan kita tu kan menunjukkan bahawa akan berlaku perang, akan bermula kat mana-mana perang semua. Kita pun dah mula panik, takut. Siapa yang tengok mimpi dan takut, dia bukan awliya Allah. Kenapa? Allah sebut dalam Quran, inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Orang
orang yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT, aulia Allah ini, orang yang membantu agama Allah, yang Allah bantu dia, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada ketakutan pada dia dan tidak ada sedih pada dia. Tiba-tiba kita dapat mimpi perang, mati, kita takut. Itu bukan aulia Allah, itu bukan mimpi aulia Allah. Itu bukan mimpi aulia Allah. Mimpi aulia Allah, Allah tunjukkan kematian, Allah tunjukkan peperangan, Allah tunjukkan bencana, dia makin dekat dengan Allah. Dia makin kuat. Dan la khaufun alaihim, ni ayat Quran. La khaufun alaihim, tidak ada ketakutan pada dia. Walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan pada dia. Makin mimpi, walaupun mimpi itu mengerikan, walaupun mimpi itu menunjukkan dia mati, atau mimpi itu menunjukkan peperangan, tapi hati dia makin berani, makin kuat, makin gembira sebab dia yakin dia berada di atas jalan yang benar, fi sabilillah. Dia tak takut. Datanglah apa mimpi, tapi bila mimpi itu menakutkan. Saya sebab tu saya kadang-kadang saya bimbang kita hari ni tengok buat pelan ikut mimpi. Nak dekat ni lah kita mimpi. Masuk hutan sebab takut. Kita kena masuk hutan ni, kena buat prepping ni. Boleh tak buat prepping? Buatlah prepping, tak ada masalah, buatlah. Boleh tak masuk hutan? Masuklah hutan. Tapi jangan masuk hutan buat prepping sebab takut. Sebab aulia Allah tidak takut. La khaufun alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka. Walahum yahzanun, dan tidak ada bagi mereka itu kesedihan. Tiba-tiba kita masuk hutan sebab takut. Masuk hutan, konsep dia dalam apa yang dikatakan Rasulullah SAW, masuk hutan itu bukan sebab takut. Masuk hutan sebab diancam. Habis ancam tu bukan takut ke? Tak. Diancam untuk dihabiskan akidah, dihabiskan nyawa, dan kita masuk sebab kita bina kekuatan. Sebab tu Rasul SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah bukan sebab takut, bukan Rasulullah melarikan diri. Kata seorang menteri pertahanan dululah, Rasulullah pun pelarian, dia kata. Ada pula Rasulullah pelarian. Rasulullah tak pernah melarikan diri, sebab dalam Islam la khaufun, tidak ada ketakutan. Orang yang lari ni orang takut. Tetapi perintah Allah hijrah. Kenapa perintah Allah hijrah? Pergi ke Madinah sebab nak bina kekuatan. Bila pergi Madinah, dakwah berkembang dan sebagainya. Jadi tahu dapat bina daulah Islam, bina kekuatan. Habis Ashabul Kahfi itu lari masuk ke dalam gua tu 300 lebih hari tahun dia ditidurkan sebagainya, tak takut ke? Ashabul Kahfi tu kalau kita tengok seperti apa yang cerita pun, Ashabul Kahfi tu pun dia masuk dalam gua bukan sebab takut, sebab nak selamatkan din dia. Bukan takut, dia tak takut. Dalam kisahnya sehari sebelum dia berpindah tu, dia dipanggil oleh raja. Raja panggil dia. Kemudian raja bertanya-tanya, berdebat, dia menang. Kumpulan Ashabul Kahfi ni menang. Kan? Kalah raja. Raja kata, aku bagi kau 1 malam, fikir. Kalau katakan kau besok bersama kita, bersama kami sini, maka kau selamat. Kalau kau tak bersama kami, maka kami bunuh. Jadi ancaman nyawa. Takut, tak takut sebab dia ada Allah. Tetapi nyawa, Allah suruh jaga nyawa. Inna li badanika alaika haqqa, di atas tubuh badan kamu ada hak. Sebab tu orang yang makan tak elok, saya cakap sakit jadi isu pula. Minum tak elok kan. Apa seorang tapi makan tak elok macam tu. Fikir sendirilah. Kan? Kemudian membahayakan badan kita kan. Inna li badanika alaika haqqa, Rasul sebut. Tubuh badan kamu ada hak untuk sihat. Contohnya kan, hak untuk kuat, hak untuk hidup. Maka bila ada orang nak cabut nyawa kamu, kamu kena selamatkan nyawa kamu tu. Inna li badanika alaika haqqa, ada hak Allah ke atas badan kamu. Boleh tak bunuh diri? Tak boleh bunuh diri. Kenapa bunuh diri ni berdosa besar? Sebab badan ni bukan kita punya, Allah punya. Jadi Ashabul Kahfi tu, malam tu, lepas dia berdebat, kita dah menang debat, tapi raja tak nak ikut. Macam kat sini lah, dah cakap dengan menteri dah. Menteri dah tersebut dah, vaksin tak wajib. Dalam parlimen sebut vaksin tak wajib tentunya. Saya bukan anti vaksin noh. Sekarang ni jadi anti 3 dos. Anti 3 dos. Alumni 2 vaksin, anti 3 dos. Anti 4 dos, 5 dos, 8 dos dia nak bagi. Dia dah kalah dah. Dalam hujah dah kalah. Siang-siang tiba-tiba dia paksa pula cara lain. Nak suruh bisnes jalan. Ni macam tuduh Ustaz tuduh KJ bisnes ke? Tak, saya tak tuduh bisnes. Vaksin punya bisnes lah, jalan.
Baik tuan-tuan, nak sebut kat sini. Dia bukan pergi lari sebab takut, dia lari sebab nak selamatkan agama dan nyawa dia. Memang perintah Allah. So dia pergilah ke gua tu. Untuk membina kekuatan dia. Jadi tidak ada aulia Allah, orang yang bersama Allah, tidak ada ketakutan padanya, tidak ada kesedihan padanya. Kenapa? Dia yakin segala-galanya yang menimpa padanya daripada Allah. Hati dia yakin. Ini hati yang ada basirah. Hati yang ada basirah. Kalau hati tak ada basirah, tak nampak. Dia nampak dunia je. Dan dia tidak akan meletakkan pergantungannya, harapannya itu kepada makhluk. Meletakkan harapan pada makhluk. Dia nampak makhluk ni tak ada apa, yang ada hanyalah Allah. Tapi usaha, kena usaha tak? Kena usaha, wajib usaha. Sebab Allah perintah kita berusaha. Allah perintah usaha je, berjaya tak berjaya itu Allah punya kuasa. Jadi orang beriman ni senang. Tapi orang yang hatinya telah ada basirah, maka hatinya itu akan teguh, kuat dengan perasaan, dengan redha terhadap apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan balak tidak menggugat imannya. Datanglah Dajjal, datanglah tentera perang, Dukhan, datanglah apa pun bencana, tidak menggugat iman dia. Dan nikmat pula tidak menggelincirkannya, tidak melalaikan. Dia jadi orang kaya, dia jadi orang hebat, orang bisnes berjaya, orang profesional berjaya, orang yang hebat tadi. Nikmat dia, kekayaan dia, kefamousan dia, famous ya, populariti dia, pangkat dia tidak menggelincirkan hati dia daripada bergantung kepada Allah, daripada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginya balak ataupun nikmat sama. Balak atau nikmat sama, iaitu semua itu takdir Allah. Hati dia ni, hati dia rasa gitu. Tapi fizikal dia act accordingly lah. Kalau sakit kena cari rawatan, Allah perintah cari rawatan, ubat. Kalau katakan miskin, kena bekerja supaya ada harta, nak hidup, nak bayar zakat contohnya. Jadi takdir Allah yang tentukan. Maka apa ni saya nak sebut sini. Ni saya sebut banyak kali, saya sebut dalam kuliah-kuliah. Apa yang Allah takdirkan pada kita, itulah yang terbaik. Walaupun kita tak suka, walaupun kita menangis, walaupun kita sedih, itulah yang terbaik. Kerana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah tidak akan menzalimi kita. Jadi apa yang berlaku pada kita itu terbaik. Tapi Ustaz, macam mana saya ni miskin, muflis, bertahun-tahun saya tak kaya. Kalau kamu jadi kaya, Allah bagi kamu harta, nak jadi macam Qarun, kamu jadi macam Qarun, tenggelam dalam bumi, nak? Lebih baik miskin daripada kaya jadi Qarun. Habis kita ni tak ada kepimpinan semua ni, kita tak ada pangkat, kita kena berpolitik, kita kena memimpin, kena ada berkuasa sebagainya. Tapi Allah kalahkan kita. Bertanding kalah. Tak pernah menang. Cakap memang berapi-api lah, tapi tak pernah menang. Kalah je. Dah menang pun kalah juga. Lompat sana, lompat sini sekarang ni. Lompat sana, lompat sini. Dah menang, tengok pula siapa bagi 10 juta, 20 juta, ambil 20 juta. Lompat, tak ada prinsip. Maukah kita menang tapi jadi macam Firaun? Menang tapi jadi Firaun. Akhirnya Allah laknat dia. Allah matikan dalam keadaan hina. Mati apa yang Firaun mati macam mana? Dia mati bukan lemas saja, dia mati makan lumpur. Kenapa dia makan lumpur? Sebab bila dah lemas, dah sampai sini, dah sampai halkom ni. Sampai halkom ni, dia kata, betul, dalam pemikiran dia, dalam hati dia kata, betul lah, ini Tuhan Musa. Ini Tuhan Musa ni betul. Dia nak mengucap, nak cakap Tuhan Musa betul, dia nak cakap. Maka Allah tak izin. Sampai halkom ni, orang nak cakap apa pun Allah tak beri. Maka malaikat Jibril masukkan lumpur. Dia tak boleh cakap Tuhan Musa, Tuhan sebenar. Tak boleh cakap. Sebab kalau cakap Allah, dia bertaubat, Allah nak ampun. Allah tak nak ampunkan dia. Sebab dia memang jahat sangat. Memang kita kata, dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku diri sebagai Tuhan. Akhirnya dia nak bertaubat. Masa tu, nyawa dah pakai. Allah tak bagi. Allah masukkan. Jibril masukkan dalam mulut dia lumpur. Penuh dengan lumpur. Dia tak boleh cakap apa. Sebab dalam hatinya ada rasa, betul jugalah Tuhan Musa ni, aku kalah ni. Macam tu kan. Tapi masa tu dah terlambat. Jadi kita ada kepimpinan, kita ada kekuasaan, jadi macam Firaun, buat apa? Kita jadi raja macam Firaun, buat apa?
Kita jadi menteri, penasihat macam Haman, buat apa? Jadi kadang-kadang apa yang kita nak tu sebenarnya tak baik, maka Allah bagi yang baik bagi kita. Sebab tu segala qada dan qadar tu adalah terbaik bagi kita pada masa tu. Allah Maha bijaksana. Inilah orang yang ada basirah. Orang ada basirah. Orang ada basirah dia akan gitulah. Hati dia akan teguh. Maka dia akan sentiasa melihat dia sebagai hamba dengan mata hati dia. Dia melihat diri dia hamba, mata hati dia nampak aku hamba dan Allah Tuhan. Baru dia nampak, barulah kita boleh membersihkan kalimah syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita rasa kita hamba, kita rasa Allah sebagai Tuhan, baru kita boleh beribadah pada dia. Bila hati, basirah kita, mata hati kita dibuka. Dia barulah boleh benar-benar mengesakan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengalaman-pengalaman para salikin, para mutarabbin, iaitu orang yang duduk dalam tarbiyah. Bila dia duduk dididik oleh murabbi-murabbi mereka, maka mereka melalui perjalanan bagaimana basirah itu dibuka, mata hati itu dihidupkan, cahaya itu ditambahkan. Jadi sebab tu dia belajar dalam universiti, dapat degree sampai PhD, tapi mata hati tutup gelap. Sebab tu tak nampaklah fatwa ikut Yahudi wan Nasara. Belajar tinggi, jalan tunduk langgar tiang, nampak hebat. Tengok fatwa Yahudi wan Nasara. Allah dah gambar dalam Quran, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali Yahudi Nasara tak akan ikut, tak akan redha lah kita ni ikut Islam. Dia merancang macam-macam. Kita ni apa? Macam orang nak menipu kan? Orang nak menipu, dia perang ni menipu. Al-harbun khud'ah. Perang penipuan. Dekat luar nampak halal. Ha lam alif lam, halal jakim kat luar. Kan? Halal jakim, halal Thailand, halal Indonesia, halal satu dunia semua ada situ. Kemudian halal di sini, lam alif lam dibulatkan, halal di sini, muka dia kat bawah tu. Tapi dalam makanan tu semua tu ada campur. Campur apa? Ada babi dalam tu, ada janin anak-anak dalam tu. Ni makanan yang nak dijual tu, macam-macam dia campur. Kenapa dia campur? Dah tulis halal tu, label dah cantik dah. Kenapa? Sebab yang niaga tu, toke dia tu Yahudi, toke dia tu Nasara. Dia menipu. Kita yang daim, yang kita ni memang baiklah, tak menipu dah. Kita orang Islam tak menipu. Kita tengok benda-benda yang tu, kita tertariklah. Ada halal lah. Ini world organisasi ni, WHO, world organisasi. Takkan dia tipu. Ini ada halal jakim, takkan halal jakim tak betul. Ini KKM, orang Melayu kita menangis bila cakap tu, menangis. Sedih. Dia takkan dia menangis, dia tipu, dia menangis. Pelakon pun ramai nangis, tuan-tuan. Saya ingat lagi masa zaman-zaman saya muda-muda, kecil-kecil dulu lah. Sekarang muda lagi, kecil-kecil dulu kan. Azjan Adrawati. Kalau dia berlakon, mesti menangis. Menangis. Semua orang kagum tengok dia menangis. Tapi dia berlakon aja. Bukan betul pun. Lepas kamera, okey, cut, kata pengarah. Ha, berjaya, kakak bagus menangis. Kakak, semua orang terikut. Dia pun cakap, terima kasih. Dia pandai menangis, berlakon menangis. Dia menghayati kan. Itu kelebihan dia lah. Jadi mustahil tak DG menangis? Tak mustahil. Dia ingatkan kisah duit dia hilang, dia cakap sampai ingat kisah duit hilang, menangis dia. Duit aku hilang. Yang dia menangis tu duit dia hilang. Ustaz dia mula tuduh-tuduh orang. Tak, saya tak tuduh orang. Saya cakap label tak semestinya. Ini zaman kita tengok dengan basirah. Kena melihat dengan mata hati baru nampak. Baca tu surah Al-Imran ayat 13. Orang yang ada mata hati nampak. Sebab tu kita nak kena proses mata hati kita. Dan apa yang saya cakap ada bukti. Ada bukti. Apa yang saya cakap ada bukti. WHO, belakang ni siapa? Bill Gates Bill and Melinda Gates Foundation. Belakangnya ada Gavi, Rockefeller. Belakangnya ada orang-orang yang industri vaksin ada.
Ada bukti semua tu. Bukan cakap kosong. Ni bukan sebab saya tak suka apa, tak, bukan. Ini ada bukti semua. Sebab tu saya cakap. Macam gurau-gurau kan, tapi gurau tu dia ada isi. Mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Sejak akhir ni asyik tersebut je nama-nama ni kan, orang-orang tu kan. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada KJ. Ya Allah, bagilah hidayah pada dia ya Allah. Dan supaya mata hatinya dibuka, nampak apa yang sepatutnya nampak, al-haq. Ya Allah, berilah hidayah kepada DJ ya Allah. Dia sekolah agama dulu, orang katalah DJ. Marah. DJ ni sekolah agama tahu. Ya Allah, berilah hidayah pada DJ ya Allah. Berilah hidayah pada dia. Kita doakan kebaikan kepada semua orang. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Insya-Allah tuan-tuan, kalau ada peluang kita sambung masuk. Tajuk kita tu hidup yang kita kuat, hati kita bersama dengan salatul daim. Tak masuk tajuk lagi ni. Ni baru dia punya pre tajuk. Pre tajuk kita nak kena tengok. Salatul daim itu adalah merupakan satu yang bermula daripada hati. Hati yang dibuka, yang ada basirah. Insya-Allah besok kita akan sambung tentang basirah lagi. Insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, keizinan dan kefahaman kepada kita untuk memahami dan kemudian menyedarikan kita dan kemudian kita beramal dan istiqamah dengan amalan kita yang ikhlas sampai kita dapat redha Allah, sampai kita dapat redha Allah. Dan daripada redha Allah itulah mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah, dapat kebaikan di dunia dan di akhirat insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fasikillahumma rabitataha wa alimuntaha wa hadiha subulaha wa amla'aha binurika alladzi la yakhbu wa shrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkul 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha la sya'atik bisabili. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban maf'uman bi syukrik wa badanan hayyinan laynan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka 'ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan sadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-'afata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hablana haqiqatal iman bik hatta la nakhaf wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la qalla min zalika ya ni'mal mujib. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Ya Allah, la ilaha illa anta Allah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ij'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ij'alna minal muqarrabin. Allahumma ij'alna minal wasilin. Allahumma ij'alna minal 'arifin. Allahumma ij'alna minal muhibbin. Allahumma ij'alna minal siddiqin wa syuhada'i was salihin. Allahumma ij'alna minal mahdiyin. Rabbana atmim lana nurana واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuan-tuan dan puan, saya mohon kuliah-kuliah duha kita ni, perkongsian kita yang siang ni, kalau boleh tolong panjang-panjangkan pada anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, sebab masa tak banyak dah. Kita kena mulakan supaya nampak apa amalan kita kena buat. Bukan ikut arus. Kita tak boleh ikut arus. Ikut arus kita rosak. InsyaAllah cuba panjang-panjangkanlah. Ataupun buat nota ke, buat klip ke, boleh tolonglah insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan katsiran.